Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 1 untuk bab 1 nombor nisbah. Subtopik dia adalah 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, standard pembelajaran yang perlu kita capai pada hari ini adalah membuat penilaian yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi. Okey, contoh 11. Okey, A ya. Okey, 1/2/3 darab dalam kurungan 2/5 tolak 5/6. Okey, kalau awak tengok operasi yang ada pada soalan ini adalah yang pertama melibatkan operasi darab, yang kedua melibatkan operasi bracket, ya, kurungan. Okey, sekiranya kita tengok BODMAS, ya, ordering mathematical operation BODMAS. Okey, operasi yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu adalah bracket, seterusnya punca kuasa ataupun kuasa 2, bahagi, darab, tambah dan tolak. Okey, untuk soalan ini operasi yang terlibat adalah darab dan kurungan. Jadi yang perlu kita selesaikan adalah kurungan terlebih dahulu, baru kita selesaikan darab. Okey, 1/2/3. Ini adalah pecahan bercampur. Kita jadikan pecahan tidak wajar. 1/3 tambah dengan 2. Jadi 5. 5/3. Darab. Okey, selesaikan yang dalam kurungan. Okey, samakan penyebut dia. 5 dengan 6. Kita nak buat penyebut dia berapa? Okey, kita buatkan penyebut dia 30. 5 nak jadi 30. Kena darab berapa? Darab 6. Di atas pun kena darab dengan 6. Okey, 6 darab berapa nak jadi 30? Darab 5. Di atas pun kena darab 5. 2 darab 6 adalah 12. Salin balik, tolak. 5 darab 5, 25. Ya. Okey, selesaikan yang dalam kurungan. Yang ini salin balik, salin semula. 5/3 darab 12 tolak 25. Negatif 13/30. Okey, cuba perhatikan yang di bawah ni. Okey, boleh pemudah ke tidak? 3 dengan 13. Boleh pemudahkan? Tidak boleh. 5 dengan 30. Boleh permudahkan? Ya, menggunakan sifir 5. 5 bahagi 5 dapat 1. 30 bahagi 5 dapat 6. Okey, kita selesaikan. 1 darab negatif 13 adalah negatif 13. Okey, 3 darab 6 dapat 18. Okey, cuba perhatikan jawapan kita ni. Boleh permudahkan ataupun tidak? Tidak perlu, tak boleh kan? Jadi itu sahaja jawapan kita. Jawapan yang terakhir kita. Okey, kita perhatikan contoh soalan yang kedua. Okey, 5/8 tambah 1/3 bahagi negatif 5/6. Okey, kita tengok berapa operasi yang ada. Operasi tambah, operasi bahagi. Okey, kalau tengok dekat sini, dekat BODMAS ni, okey, bahagi terlebih dahulu kita perlu selesaikan. Kemudian baru kita selesaikan operasi tambah. Okey, salin semula. 5/8 tambah, jadikan pecahan bercampur ni kepada pecahan tidak wajar. 1/3 tambah 1, 4/3. Okey, setiap kali dalam pecahan awak jumpa bahagi, jadikan dia darab. Cuma pecahan yang seterusnya awak perlu buat salingan. Salingan tu maksudnya awak tukarkan nombor. Penyebut pergi ke atas. Dia akan jadi, penyebut dia berapa? 6. Kita tulis 6. Negatif 6/5. Kita buat penyalingan, salingan. Okey, jadi kita buat kurungan supaya awak tak tertukar dan sebagainya. Okey, salin balik. 5/8 tambah. Okey, dalam kurungan kita selesaikan. Boleh pemudah ke tidak? 4 dengan 5. Boleh pemudah ke tidak? Tak boleh. 3 dengan 6. Boleh? Boleh. Menggunakan sifir 3. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. Jadi 4 darab negatif 2 dapat negatif 8. Per 1 darab 5. Dapat 5. Okey. 5 tambah 8. Maaf. Okey, 5/8. Tambah bertemu negatif 8/5. Positif bertemu negatif dia akan jadi
negatif. Jadi 5/8 tolak 8/5. Okey, berapa? Okey, penyebutnya tidak sama. Jadi kita jadikan penyebutnya sama. Sifar berapa? Jadikan 40. Okey, 8 darab berapa? 40 darab 5. Atas pun perlu darab 5. 5 darab berapa jadi 40? 8. Atas pun kena darab 8. 5 darab 5, 25. Okey, tolak, salin balik tolak. 8 darab 8, 64. Jadi, dia akan jadi negatif 39/40. Okey, kita boleh permudah ke ataupun tidak pecahan ini? Tidak boleh. Kalau tak boleh, itu sahaja jawapan kita. Okey, untuk seterusnya kita akan mempelajari standard pelajaran yang perlu kita capai pada hari ini adalah menyelesaikan masalah yang menyebabkan pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, untuk soalan ini, cuba baca. Satu kuis matematik mengandungi 20 soalan. Ya, satu kuis matematik mengandungi 20 soalan. Okey, 2 markah diberikan pada jawapan yang betul. Negatif 1/2 markah diberikan pada jawapan yang salah. Mei-Ling menyertai kuis itu dan menjawab semua soalan. Maksudnya dia menjawab 20 soalan. Okey. Jumlah markahnya bagi jawapan yang salah adalah negatif 4. Berapakah jumlah markah yang diperoleh dalam kuis tersebut? Okey. Okay, daripada yang kita highlight itu kita keluarkan apa isi penting yang kita boleh dapat. Okey. Okey, satu kuis ya. Satu kuis matematik adalah 20 soalan. Okey, 20 soalan. Okey. Kalau jawapan betul, okey tulis jawapan betul tambah 2 markah, tambah 2 markah. Boleh? Tambah 2 markah. Okey, kalau jawapan salah, kita kena tolak setengah markah. Okey. Sekarang kita nak cari bilangan soalan yang salah. Sekiranya jumlah markah yang salah yang diperoleh oleh Mei-Ling adalah negatif 4. Negatif 4. Okey, jadi kita nak cari berapa jumlah soalan yang salah. Okey, jadi negatif 4 tadi kita perlu bahagikan dengan apa? Negatif 1/2. Kenapa? Sebab negatif 1/2 kita perlu tolak setengah markah untuk satu soalan. Sekarang markah yang Mei-Ling kumpul untuk markah yang salah adalah negatif 4. Jadi negatif 4 perlu dibahagikan dengan negatif 1/2. Berapa? Negatif 4, cikgu cakap tadi kalau pecahan jumpa bahagi awak perlu darabkan dia. Tetapi pecahan yang seterusnya awak perlu buat salingan. Negatif 2/1. Negatif 4 darab negatif 2 dapat 8. 8/1 ataupun 8 lah. 8 ya. Jadi berapa jumlah soalan yang salah? Adalah 8. Okey, sekarang kita nak cari jumlah markah yang betul. Jumlah markah yang diperoleh oleh Mei-Ling. Okey. Macam mana nak cari adalah jumlah markah. Okey, jumlah markah adalah berapa soalan? Ada 20 soalan kan? 20 soalan tolak dengan berapa soalan yang salah? Okey, 8. Okey. Kemudian kita kena darab. Ini kita nak mencari jawapan yang betul ni. Ya? 20 tolak 8 soalan yang salah. Darab dengan setiap jawapan yang betul dapat 2 markah. Boleh? Kemudian
Kita perlu tolak pula. Jangan lupa kita kena tolak markah yang salah. Tolak 4. Jadi 20 tolak 8 kita dapat 12. Darab, salin balik darab 2 tolak 4. Okey, operasi darab dengan operasi tolak kita selesaikan dulu darab 12 darab 2 berapa? 24. Tolak dengan 4. Jadi markah yang diperoleh oleh Mei-Ling adalah 20 markah. Iaitu setelah kita menolak markah yang untuk jawapan yang salah dengan jawapan yang betul. Okey, untuk soalan seterusnya kita baca Seorang pembuat kek biasanya mengguna 3/4 cawan gula untuk membuat 1 biji kek sponge. Dia mengurangkan emang gula sebanyak 1/2 cawan untuk kek sponge yang kurang manis. Okey, daripada 3/4 tadi cawan untuk membuat sebiji kek, kalau untuk kek yang kurang manis, dia perlu kurangkan sebanyak 1/2 cawan. Okey, seorang pelanggan telah menempah 3 biji kek sponge. Ni yang manis Okey, dan 5 biji kek sponge yang kurang manis. Okey, berapa cawan gula yang diperlukan untuk menyediakan tempahan kek dari pelanggan itu? Okey, kita keluarkan apa isi penting dia. Okey, isi penting dia adalah kita buat ke sini kek sponge. Okey, yang manis. Yang manis, berapa cawan gula yang diperlukan? 3/4 cawan gula. Okey. Okey. Kek sponge, satu lagi adalah kek sponge kurang manis. Cikgu buat ni simbol kurang ni manis. Adalah maksudnya dia perlu mengurangkan emang gula sebanyak 1/2. Maksudnya berapa cawan untuk membuat sebiji kek? 3/4. Tapi kalau kurang manis, dia perlu tolakkan 1/2 cawan gula. Boleh. Okey, kita selesaikan ni dulu. Okey, jadikan pecahan bercampur ni kepada pecahan tak wajar. Darab bawah tambah yang atas. 3/4, 12 tambah 3 jadi 15/4. Okey, tolak. Ini pun sama. Jadikan pecahan tak wajar. 3/2. Okey. Jadikan pembawah dia 4. Okey, 4. Yang perlu didarab adalah di sini sajalah. Yang sana dah memang penyebut dia 4. Okey, 15 tolak 3 darab 2 berapa? 6. Jadi jawapan dia adalah berapa? 9/4 cawan. Okey, jadi untuk membuat kek sponge yang kurang manis, kita perlukan 9/4 cawan gula sahaja. Okey, jadi kita bolehlah kira Okey. Jumlah, kita nak cari jumlah cawan gula untuk berapa? Untuk tempahan pelanggan tersebut. Berapa biji? 3 biji untuk kek yang manis. Kek yang manis. Jadi 3 tu perlu darab berapa cawan gula untuk kek yang manis? 3/4. Letak dalam kurungan. Tambah dengan berapa kek yang kurang manis? 5. 5 awak darab dengan kuantiti gula yang kita dah kira tadi. 9/4. Okey. Selesaikan. Ni jadikan pecahan tak wajar. Jadi berapa? 3 darab 15/4. Dalam kurungan senang nak selesaikan. Nampak? Ni selesaikan. 5 darab 9. Berapa? 45/4. Ni 5 ni sebenarnya ada 1 5/1 sama 5 lah. Jadi tak perlulah tulis per 1 tu. Kita dah tahu. Okey. Ini berapa? 3 darab 15. Berapa? Cikgu tulis kat sini nampak. 45/4. Tambah dengan tadi kita kira 45/4. Jadi 45 tambah 45 adalah 90/4.
4. Okey, boleh kita jadikan pemudahkan lagi pecahan ini. Boleh. Jadi dia akan jadi 22 1/2 cawan gula. Okey, boleh. Itu sahaja. Okey, untuk seterusnya, cikgu nak awak buatlah latihan untuk minggu ni. Selesaikan. Okey, mahir diri 1.3. Awak selesaikan soalan 1, 2, 3, 4 dan 5. Cuma cikgu nak tekankan untuk soalan yang nombor 2. Okey, cikgu nak fokuskan untuk soalan nombor 2. Okey, kita baca. Bagi setiap pola nombor yang berikut, lengkapkan dengan pecahan yang sesuai. Okey, sebenarnya untuk tajuk pola ni, kita belajar masa tingkatan 2. Pola ni untuk tingkatan 2 tapi tak apa. Cikgu kenalkan dulu kepada awak. Okey, contoh soalan pertama, negatif 1/3. Kemudian 1/6. Kemudian kotak kan? Isi tempat kosong. Okey, kemudian 1/6. Okey, kalau awak tengok urutan nombor ni daripada nombor negatif pergi ke nombor positif. Nombor itu adalah menaik. Menaik. Okey, sekiranya nombor tu menaik, ada dua operasi yang boleh kita jangka. Iaitu sama ada dia tambah atau darab. Tapi kalau tengok kan dia punya penyebut yang di bawah ni, dia punya penyebut dia tidaklah terlalu besar, besar nombornya. Jadi kemungkinan dia adalah positif ataupun menambah. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Jadi ini sebutan yang kedua, sebutan yang kedua awak perlu tolak dengan sebutan yang pertama. Sebutan T1 tolak dengan T2. Okey, kita selesaikan. T1 berapa? 1/6. Tolak dengan T2 berapa? Negatif 1/3. Okey. Negatif bertemu negatif, dia akan jadi positif lah kan? 1/6 tambah dengan 1/3. Okey, samakan penyebut dia. Jadikan dia penyebut dia adalah 6. Okey, yang ni tak perlulah sebab dah 6. Jadi yang ni kita selesaikan. Darab 2, darab dengan 2. Okey, salin balik 1 tambah 1 darab 2 berapa? 2. Jadi di sini adalah 3/6. Jadi daripada sebutan yang pertama dengan sebutan yang kedua, awak perlu buat apa? Menambah 3/6. 3/6 daripada sebutan yang sebelumnya. Jadi samalah. Yang ni awak perlu tambah 3/6 juga. Jadi selesaikan. Tolong cikgu selesaikan. 1/6 tambah 3/6. Nanti awak selesaikan. Boleh? Okey. Untuk yang B pula, ni susah sikit. Tapi taklah susah sangat. 5/8, 2/24, negatif 5/72, tempat kosong. Okey. Cuba tengok dekat pengangka dia. Negatif 5, negatif 5. Okey. Kalau tengok dekat penyebut dia 8, 24, 72. Dia seakan-akan nombor tu perlu didarabkan. Kan? Dia perlu didarabkan dengan sesuatu. Okey, contoh. Apa kita nak darab? Okey, negatif 5 nak pergi kepada 5. Kena darab berapa? Cikgu tulis kat sini. Contohnya adalah negatif 5/8 nak pergi kepada 5/24. Jadi kita perlu darab. Kan? Darab berapa? Darab negatif 1. Darab negatif 1. Okey. Yang penyebutnya. 8 darab berapa? Dapat 24. 8 darab 3. Jadi dekat sini polanya adalah awak perlu mendarab negatif 1/3 daripada nombor sebelumnya. Boleh? Okey, kalau tak percaya, kita try yang satu lagi. Okey, 5/24. Awak darabkan negatif 1/3. Okey, 5 darab dengan negatif 1. Dapat berapa? Negatif 5. Okey, 24 darab dengan 3. Dapat berapa? Dapat 72.
Jadi betul lah pola dia. Betul? Jadi nak isi tempat kosong ini sama. Awak perlu darab dengan -1/3. Jadi tolong selesaikan ini. Boleh?